Assalamualaikum murid-murid semua. Kita berjumpa dalam pelajaran Kitab Tauhid darjah 4. Boleh buka kita anak-anak semua kitab pelajaran Tauhid. Sambungan kepada pelajaran sebelum ini, muka surat 1. Saya dah ajar sebelum ini ta'rif mabadi, maksud mabadi. Kemudian saya dah ajar 10 mabadi ilmu tauhid. Ada 10 cabang mabadi ilmu tauhid yang saya suruh awak buat pertemindah hari tu. Okey, kemudian hari ni pada petang ni kita akan sambung penjelasan kepada mabadi ilmu tauhid yang 10 tu. Tapi kita pergi pada pelajaran yang pertama, bahagian bawah. Bawah ni tentang takrif dan nama lain ilmu tauhid. Okey, kita pergi pada erti. Apakah erti atau takrif ilmu tauhid? Okey. Yang pertama, ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diambil dari dalil-dalil yang yakin, iaitu mengesakan Allah yang disembah serta mengiktikadkan tunggalnya disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan pada zat, sifat dan af'alnya, iaitu perbuatannya. Maksud di sini, erti ilmu tauhid ialah ilmu yang menetapkan akidah agama kita semua, iaitu pegangan agama Islam kita, yang kita ambil daripada dalil-dalil yang yakinlah, daripada sumber-sumber Al-Quran, dalil-dalil hadis Nabi Muhammad yang menyatakan keesaan Allah yang wajib kita sembah. Daripada segi esanya zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala dan perbuatan af'al Allah Ta'ala itu sendiri. Okey, itu takrif kepada erti ilmu tauhid. Kita pergi pada muka surat 2. Atas sekali, sambungan kepada apa itu nama lain ilmu tauhid. Dekat sini kita ada nampak yang pertama ilmu tauhid. Okey, yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu kalam. Yang ketiga ilmu usuluddin. Yang keempat ilmu sifat. Yang kelima ilmu aqaidul iman, simpulan iman. So ada 5 nama-nama lain ilmu tauhid. Okey, jadi ingat dan hafalkan sebab ini selalu keluar periksa. Okey, kita pergi pada mabadi yang kedua, iaitu perbahasan ataupun maudhu'. Ini dia, perbahasan atau maudhu'. Ada 4 bahagian. Okey, yang pertama pada zat Allah. Yang kedua pada zat Rasul. Yang ketiga pada segala makhluk atau pada segala kejadian. Dan yang keempat pada segala i'tiqad atau pegangan, kepercayaan. So ada 4 bahagian perbahasan maudhu' tentang pelajaran ilmu tauhid yang kita akan belajar. Ada 4 ini. Okey? Kemudian, untuk yang pertama pada zat Allah, kita akan belajar sifat wajib Allah,
Yang kedua, kita akan belajar sifat mustahil Allah. Dan yang ketiga, sifat harus Allah. Okey. Untuk yang kedua, perbahasan maudhu' yang kedua, kita akan belajar pada zat Rasul. Apa dia tentang Rasul? Kita akan belajar sifat wajib Rasul. Yang kedua, kita akan belajar sifat mustahil Rasul. Dan yang ketiga, kita akan belajar sifat harus Rasul. So, dekat sini tadi, zat Allah sifatnya ada 3 dan zat Rasul pun ada 3. Okay, kita pergi pada yang ketiga. Maudhu' bahagian yang ketiga iaitu pada segala makhluk atau pada segala kejadian yang ciptaan Allah Ta'ala. Okay. Dari sudut jirim, iaitu pada sudut jirim maksudnya pada sudut jasad yang ada pada kejadian makhluk. Contohnya seperti apa? Tubuh badan kita, lagi darah yang ada mengalir dalam badan kita, atau perbuatan yang kita lakukan seharian sama ada makan atau minum, dan lain-lain contohlah. Dan yang kedua, tadi pada sudut pada jirim. Yang kedua, sudut daripada aurat. Sudut daripada aurat. Aurat tu maksudnya kejadian. Untuk menjadi petunjuk dan dalil atas wujudnya pencipta yang menjadikan, iaitu Allah. Yang menciptakan makhluk. Maknanya dengan adanya kita ni, jasad kita, jirim kita, aurat kita, maksudnya adalah penciptanya itu, iaitu Allah Ta'ala. Okay, kita pergi pada maudhu' bahagian yang keempat. Pada segala iktikad, kepercayaan, pegangan, berdasarkan kenyataan yang kita dengar daripada perhabaran Rasulullah. Apa saja perhabaran yang Rasulullah sampaikan, sama ada bentuk gembira atau sedih, itu adalah suatu iktikad, kepercayaan yang kita perlu percaya. Perhabaran yang datangnya daripada Rasulullah. Sepertinya apa? Dibagi sini syurga, neraka, dosa dan pahala. Benda-benda tu semua kita tak nampak. Kita tak nampak pun dosa. Kita tak nampak pun pahala yang kita dapat setiap hari. Kita tak nampak pun rupa syurga dan neraka bagaimana. Tapi ada perhabaran yang kita dengar datangnya daripada Rasulullah sampaikan. Melalui apa? Melalui kalamullah, Al-Quran Allah Ta'ala, daripada hadis-hadis Nabi. Jadi kita perlu yakin, percaya. Benda itu semua adalah benar. Okay? Yang ketiga adalah sumber ambilan. Datangnya daripada mana pembelajaran ilmu tauhid ini adalah daripada Al-Quran, yakin daripada Al-Quran, dan datangnya daripada hadis, daripada 2 sumber ini. Okay? Yang keempat adalah penyusun ataupun pengasas kepada pembelajaran ilmu tauhid. Beliau adalah ulama yang sangat masyhur, terkenal. Okay? Yang pertama adalah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ingat namanya, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. So, ingat 2 nama pengasas atau penyusun kepada pembelajaran ilmu tauhid, mabadi ilmu tauhid. So, untuk hari ini kita hanya belajar 4 penjelasan kepada 10 mabadi ilmu tauhid. Baru 4 ya, ada baki lagi 6. Yang kita belajar hari ini adalah penyusun, pengasas ilmu tauhid. Yang kedua, sumber ambilan. Yang ketiga,
perbahasan 4 bahagian maudhu' ilmu tauhid, dan yang pertama, nama lain ilmu tauhid serta ta'rif ilmu tauhid itu sendiri. Okey, jelas ya anak-anak murid semua? Itu sahaja untuk petang ini. Kita akan jumpa di lain masa. Assalamualaikum.